Saudara, tiada kes berkaitan tindakan berbahaya seperti memanjat bangunan tinggi dilaporkan di Johor antara bahan berita dari negeri itu. Laporan penuh kita berlintas langsung bersama Nur Akila Arba'in di studio RTM Johor. Silakan Akila. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri. Mengejar populariti khususnya di media sosial tanpa memikirkan akibatnya. Itu antara kesan ledakan teknologi sehingga terdapat segelintir golongan belia gemar melakukan tindakan berbahaya seperti aksi berani sekumpulan remaja yang memanjat mercu tanda Ipoh baru-baru ini sambil bersuah foto. Pakar Psikologi Sosial dan Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Rosli Ahmad menjelaskan, dorongan mengejar like dan share di laman sosial seperti Facebook dan Instagram menjadi faktor utama mereka ingin melakukan sesuatu perkara luar biasa meski tindakan itu mengancam keselamatan diri sehingga mereka tidak menghiraukan undang-undang. Maksudnya sekarang ni mereka ingin mencari populariti yang dengan cepatlah. Jadi sebab itu mereka melakukan satu perkara, bertindak dulu berfikir kemudian. Jadi dengan bertindak dahulu dan berfikir kemudian menyebabkan ada tingkah laku mereka yang memberi kesan atau impak yang negatif pada diri mereka semula apabila mereka. Selain itu, remaja yang melakukan aksi berbahaya ini mempunyai bakat tersendiri. Namun, wujudnya kekangan daripada pihak tertentu menyebabkan mereka melakukannya mengikut cara tersendiri. Justru, bakat luar biasa itu tidak harus diketepikan dan perlu dilihat secara positif. Mereka mempunyai kekuatan diri. Mereka mempunyai bakat. Mereka mempunyai kemampuan diri yang hebat. Tetapi yang bagi kelompok yang positif ini, mereka menggunakan bakat, kemampuan, tenaga dan kudrat yang ada, kekuatan itu untuk ke arah yang positif, memanfaatkan diri dan juga mungkin menyumbang kepada pembangunan negara. Faktor kurangnya perhatian ibu bapa serta mempunyai masa terluang turut menyumbang tindakan remaja melakukan sesuatu perbuatan demi kepuasan dan keseronokan. Di luar negara, aktiviti ngeri ini kini di tahap ekstrim sehingga mengakibatkan beberapa individu maut. Polis Johor mengesahkan tiada laporan diterima berhubung kegiatan memanjat bangunan tinggi sehingga membahayakan diri di negeri ini. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan dari semasa ke semasa agar aktiviti berbahaya itu tidak berlaku di Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata, setakat ini aktiviti tersebut berada dalam keadaan terkawal walaupun terdapat banyak projek bangunan yang tinggi sedang dibangunkan. Saya lihat tak ada di Johor. Tak ada yang orang kata apa, yang dia orang duk buat platform tinggi-tinggi, takkan dia nak pergi panjat dekat projek dekat Dangah Habis tu. So far tak ada. Beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau aktiviti anak-anak mereka termasuk di sekolah. Ia bagi mengelakkan anak-anak mereka tidak melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Mencungkil bakat baharu orang kurang upaya OKU bagi sukan memanah. Itu matlamat utama program latihan memanah dianjurkan Kelab Memanah OKU Johor yang berlangsung di Youth Centre, Pusat Transformasi Bandar UTC, Johor Bahru. Pengurusi kelab itu, Zulkiflin Husin, menjelaskan selain dapat mencari bakat baru, aktiviti itu juga diadakan bagi mengisi masa lapang golongan tersebut. Ketika ini, lebih 30 OKU di negeri ini mempunyai kemahiran dalam sukan tersebut, termasuk mewakili negeri Johor ke Sukan Paralimpik Kebangsaan. Orang kursi roda lebih sesuai kalau bermain sukan memanah lah. Walaupun sukan ni nampak macam elit,
Tapi memang berkesesuaian sikit lah, terutama bagi mereka yang mengalami masalah saraf tunjang. Saya pada 2012 saya telah mewakili, saya bersama 3 rakan, dan saya dapat mencongkir 2 lagi rakan saya sampai ke tahap yang memuaskan. Contohnya, latihan bermula 8 malam hingga 10 malam pada setiap hari Selasa dan Rabu itu terbuka kepada semua OKU tanpa sebarang bayaran. Sementara itu, rata-rata yang menyertai program ini mengalami masalah saraf tunjang dan berkerusi roda. Meski memiliki kekurangan, ia tidak mematahkan semangat mereka untuk bersukan. Pendapat saya, orang normal dengan orang cacat ni beza dia, kalau macam saya tak boleh jalan je. Tapi kalau orang mana ni mungkin ada kelebihan je kot, sama je. Saya harap dapat jadi atlet Johor. Boleh wakil negeri ke? Macam tu je lah. Seronok lah, seronok. Kira macam kita ingatkan orang OKU ni tak boleh nak aktif kan macam orang biasa. Rupanya OKU pun boleh juga berjaya macam diorang juga. Macam orang biasa juga. Kerajaan negeri juga diharap membantu memperluaskan program ini sekaligus bagi menghasilkan lebih ramai atlet OKU untuk mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Johor petang ini. Berita selanjutnya kita bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.